daripada PUI, PUS atau mereka yang bergejala. Dari apa yang doktor sebutkan sebentar tadi, mutasi D641G tersebut melibatkan ramai yang positif tetapi tidak bergejala. Betul tu doktor? Seperti mana yang saya dapat pemakluman daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dia bergejala, dia mempunyai positif COVID-19 tetapi dia tidak bergejala. Jadi itu yang memberi kerisauan kepada rakyat-rakyat Marhen di negara kita, kerana kita berjumpa dengan orang ramai tapi kita tak tahu di antara ramai-ramai itu siapa menjadi pembawa. Kadang dia tidak ada simptom positif tapi dia selaku pembawa. Jadi boleh doktor jelaskan mengapa swab test pertama boleh memberikan keputusan yang negatif dan apabila swab test yang kedua dan ketiga pula berikan keputusan yang positif juga. Jadi itu memberi kerisauan kepada kita punya rakyat Malaysia yang buat swab test itulah selalu. Silakan doktor. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Saya tak pasti jawapan saya akan menghilangkan kerisauan tu ataupun tidak. Sama ada akan menambahkan lagi kerisauan pun saya tak pasti. Jadi untuk kita sebut tentang saringan lah sekarang ni kan. Daripada sidang media Ketua Pengarah Kesihatan, kita banyak dengar terma seperti PUI, PUS, which means person under investigation and person under surveillance. Person under investigation maksudnya mereka yang dah positif. Person under surveillance mereka daripada kontak rapat. Jadi selalunya yang selalu kita pernah, mungkin ada orang dapat sebaran tentang kita dalam golongan mana, A, B, C, D kan. Kalau orang yang positif dia dalam golongan A, kalau kontak rapat golongan B, kalau kontak rapat kepada kontak rapat dan seterusnya lah. Jadi untuk tujuan saringan ni, Kementerian Kesihatan Malaysia hanya mampu membuat saringan berfokus. Maksudnya mereka yang ada gejala ataupun mereka yang dah positif, dia punya golongan B lah, kontak rapat mereka. Dan disebabkan kekangan daripada kita punya finances lah lebih kurang kan, kita tak mampu nak buat total testing. Sebab tu sebelum ni waktu wave yang pertama, kerajaan pernah kata kalau siapa yang mampu boleh pergi kepada klinik-klinik swasta yang ada buat macam BP Healthcare ke, macam contohnya mereka yang dalam high risk punya pekerjaan, dalam kontraktor kan banyak sebelum ni macam kluster peratai sendiri pun kan, dalam kilang, mereka yang bekerja dalam kilang, mereka tu semuanya mempunyai risiko yang lebih besar sebab nature pekerjaan mereka tu. Jadi sepatutnya lah company mereka tu hantar pekerja-pekerja secara total untuk buat saringan. Okey, kenapa daripada saringan tu ada yang negatif, awal-awal tapi lepas tu tiba-tiba jadi positif. Okey, kita tahu juga macam mana saringan tu dibuat. Okey, saringan ni dibuat swab test. Swab test ni maksudnya dia ambil sampel swab tu daripada cotton bud lah. Cotton bud macam kita pakai kat telinga tu tapi tangkal dia panjang. Swab tu dia ambil just cari sikit je. Lebih kurang dia nak ambil kita punya epithelial dengan ada sikit mucous membrane di dua tempat. Selalunya lah untuk saringan yang pertama, iaitu di tekak, iaitu oropharyngeal test, ataupun di hidung, which is nasopharyngeal test. Jadi dua tempat ni penting sebab dia virus ni bila dia infect kita, dia akan berada di lokasi yang berbeza depending on tempoh infection tu. Okay. Dan kita sebelum ni ada juga dengar DG dan KKM sendiri memberikan maklumat tempoh inkubasi. Okay, tempoh inkubasi DG kata 14 hari. Betul. Dalam masa 14 hari tu boleh jadi negatif ataupun positif. Tapi kadang-kadang lebih daripada tu. Dah lebih sebulan pun baru positif. Okay, kenapa benda tu boleh berjadi? Saya boleh berikan antara dua sebab lah. Baik, yang pertamanya, dia infection COVID-19 ni adalah melalui droplets kan. So droplets ni dia akan masuk daripada rongga pernafasan kita. Sebab tu nama dia severe acute respiratory
sebab dia akan infect kita punya rongga pernafasan. So the first infect kita punya upper respiratory, sama di hidung ataupun mulut. Kita punya trachea lah kan. So daripada droplet tu, untuk first sign of infection, bila dia pergi kepada the upper respiratory tract, tu dia punya initial infection. Okay, kalau waktu dia test tu adalah waktu memang initial infection tu, then most probably dia punya nasopharyngeal ataupun oropharyngeal test dia akan positif. Tetapi kalau dia punya swab test tu dibuat pada waktu lepas daripada tu, kiranya virus sudah turun ke bawah, then the swab will not give a positive result. Okay, yang kedua, test tu, macam mana kita tahu result sesuatu test tu positif ataupun negatif, adalah melalui proses analisis yang dipanggil reverse transcript test quantitative polymerase chain reaction. So apa maksud dia? Kan tadi saya dah jelaskan virus ni adalah single stranded RNA kan, ribonucleotide acid. So daripada RNA ni, untuk kita nak tahu dia ada ataupun tak, macam saya bagi tahu virus ni tujuannya adalah untuk nak replicate kan. Untuk kita nak tahu virus tu ada ataupun tidak, anda bayangkan macam ni lah. Dalam satu baldi air, kalau hanya ada satu virus, kita letak satu deep cotton swab, boleh tak kita detect satu virus tu saja? Most probably not kan. Tapi kalau dalam satu baldi tu ada banyak virus, kita deep, senang je dapat, betul? Okay, so it depends on the amount of virus dalam badan kita juga. So, certain orang, bila virus tu infect badan dia, dia ada gejala. Sebab apa? Sebab badan dia react terhadap infection tu. Certain orang, dia tak ada gejala. Okay, kenapa benda ni berlaku? Kita tak tahu. Okay, kerja masih lagi dijalankan. Kenapa setengah orang tidak memberikan gejala? Antara teori yang boleh diberikan adalah disebabkan tahap kesihatan seseorang tu lah. Macam contohnya orang tu dah ada underlying condition yang membuatkan dia punya respons terhadap infection tu berbeza. Okay, balik kepada analisis untuk nak test COVID-19 ni positif ataupun tidak. Okay, RT-qPCR ni dia akan replicatekan RNA tu supaya kita nak tengok ada ataupun tidak dalam swab tu. Okay. So kalau anda bayangkan, kalau macam tadi lah analogi yang saya bagi kan, kalau dia banyak, senanglah nak detect kan. Kalau dia sikit, susah nak detect. Dan kita kena tahu juga RT-qPCR ni dia mesin dan test ni dibuat oleh manusia. Jadi semestinya any kind of scientific test is not gonna be 100% accurate. Jadi dia akan ada error, macam contohnya human error, pipetting. Orang yang ambil swab tu sendiri boleh jadi error, macam contohnya kalau dia ambil tapi bukannya di tempat yang sebetulnya, macam contohnya kita nak kena pergi dekat oropharyngeal tapi dia tak pergi sampai ke situ. Sebab yelah kadang-kadang kalau saya tak tahu berapa ramai yang pendengar ni pernah ataupun ada orang yang pernah melalui swab test tu. Kalau macam saya ada sinus. So memang sangat sensitif kalau orang sentuh hidung. Anda bayangkan kalau didolok sampai ke dalam, certain orang, refleks dia akan kebelakangkan kepala. Jadi kalau kita kebelakangkan kepala, maksudnya swab tu tak sampai ke hujung. Jadi dia tak dapatlah tempat yang sepatutnya. Tu boleh menyebabkan result tu jadi negatif juga. So sebenarnya ada banyak faktor lah yang membolehkan sesuatu test tu menjadi false negatif. Jadi sebab tu kita punya prosedur untuk KKM lah, kena ada 3 kali testing dalam tempoh inkubasi tu 14 hari. Jadi kalau selepas tu tiba-tiba dia bergejala, dan tu lain cerita lah. Kita standard operating procedure ni adalah untuk the mass, untuk general, bukannya untuk the exception. Okay. Macam contoh the bell curve tu kan, kita ambil yang paling majority. Yang exception tu kita lain cerita lah kan, special case lah kita panggil. Selain daripada tu, bukan setakat false negatif saja tau test yang kita ada. Kadang-kadang tu ada false positif. False positif ni boleh jadi macam contohnya seseorang tu dah pernah positif
dia ada virus dalam badan dia. Okey, cara badan kita lawan virus ni adalah dengan menghancurkan RNA tu tau. Jadi bila badan kita katalah okey, immune system kita, saya gunakan term yang mudah difahami. Bila immune system kita makan virus tu, dia akan digest, dia akan hancurkan RNA tu. Kadang-kadang RNA tu, fragment dia masih akan ada dalam badan kita. Dan fragment tu boleh masih ada dalam droplet. Fragment tu takkan menjangkiti siapa-siapa sebab dia dah fragment. Dia bukannya the whole virus tau. Cuma bila PCR ni, sebab kadang-kadang PCR ni boleh jadi sensitif. Dan seperti yang saya kata tadi, PCR ni dia akan amplify. Maksudnya dia akan untuk nak memastikan walaupun ada sikit amount dia akan nak detect, dia akan amplify 40 kali. 40 kali dia punya application tu. Jadi walaupun ada fragment, kadang-kadang dia akan detect sebagai positif. Tu kadang-kadang boleh juga jadi sebagai false positif walaupun sebenarnya orang tu dah sihat. Sebab tu walaupun dia positif, kiranya sebab tu dalam inkubasi tu selagi mana dia positif, dia kena isolatekan diri, dia kena asingkan, kuarantinkan diri dia pada orang lain. Dan untuk nak mengelakkan kerisauan lah, sebab kita kata mutasi ni tidak bergejala. Sebenarnya kita hanya perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan. Selagi mana kita amalkan penjarakan sosial, pakai pelitup muka, sentiasa basuh tangan, semua yang apa yang dah digariskan sebelum ni, insya-Allah. Sebab apa, setakat ni lah apa yang kita tahu, the mode of transmission or infection of the virus hanya melalui droplets. Dan cara yang paling baik untuk kita nak menghalang droplet tu daripada masuk ke dalam rongga badan kita adalah melalui SOP yang dah ditetapkan tu lah, iaitu pelitup muka, basuh tangan, penjarakan sosial. Kalau WHO sendiri pun dia kata even without a vaccine, face mask is the best barrier against infection from COVID-19 lah, insyaAllah. Itu saja, saya silakan semula kepada Tuan Moderator.